Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustazah kasihi anak-anak murid tahun 6 yang dirahmati Allah. Sekian. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan berbincang bersama dengan antum tentang seorang tokoh yang dijamin syurga, iaitu Sa'id bin Zaid Al-Quraisy. InsyaAllah anak-anak yang Ustazah kasih sekalian, Ustazah selaku wakil guru-guru tahun 6 akan bersama antum sepanjang 15 minit video PTPC pada kali ini. Mari kita lihat apakah hasil pembelajaran yang sepatutnya antum dapat bila selesai video bersama dengan Ustazah. Yang pertama, antum boleh menjelaskan latar belakang Sa'id bin Zaid Al-Quraisy, siapakah dia? Yang kedua, antum dapat menyenaraikan akhlak terpuji dan penglibatan Sa'id bin Zaid. Yang ketiga, antum boleh menjelaskan pengajaran yang boleh diambil daripada pribadi Sa'id bin Zaid Al-Quraisy. Baik anak-anak, jom kita lihat siapakah sebenarnya Sa'id bin Zaid Al-Quraisy. Baik. Sa'id bin Zaid Al-Quraisy ini memanglah jarang kita mendengar namanya. Ya, tak sehebat seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Tetapi apakah peranannya sehingga beliau ini dijamin syurga? Mari kita lihat latar belakang Sa'id bin Zaid Al-Quraisy. Sa'id bin Zaid ini merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau ini merupakan adik ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab kerana berkahwin. Beliau ini berkahwin dengan adik Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu Fatimah binti Al-Khattab. Jadi hubungan antara Sa'id bin Zaid dengan Umar adalah adik ipar. Kalaulah soalan keluar bertanyakan tentang siapakah Sa'id bin Zaid Al-Quraisy, maka jawapannya adalah Sa'id merupakan adik ipar kepada Umar Al-Khattab ataupun Sa'id merupakan suami kepada Fatimah Al-Khattab. Baiklah. Bapa kepada Sa'id ini bernama Zaid bin Amru bin Nufail, manakala ibunya bernama Fatimah binti Mi'jah. Baik, Sa'id bin Zaid Al-Quraisy ini digelar Abu Al-A'war ataupun Abu Tur. Dan beliau tu merupakan antara periwayat hadis. Walaupun hadis yang diriwayatkan hanyalah 48 buah hadis sahaja. Baik, anak-anak. Apakah peranan Sa'id ini dalam Islam? Untuk pengetahuan antum, Sa'id ini merupakan sahabat Nabi yang berjuang dalam semua peperangan bersama dengan Rasulullah kecuali dalam peperangan Badar. Kenapa agaknya Sa'id bin Zaid ini tak turut serta dalam peperangan Badar? Kerana Rasulullah mengarahkan Sa'id bin Zaid berperanan sebagai pengintip dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar sahaja Sa'id tak turut serta. Tapi dalam perang yang lain, Sa'id memang turut serta. Okey. Kemudian beliau telah meninggal ketika usianya 73 tahun. Pada hari Jumaat. Masa tu 51 Hijrah, diakik dan dikebumikan di Madinah. Maksudnya latar belakang Sa'id ni, dia seorang yang memang baik. Sehingga kan keislamannya ni ketika berumur 20 tahun tu dia masuk Islam, sebenarnya hasil daripada doa daripada ayahnya yang tak sempat dia memeluk Islam. Dan akhirnya Allah makbulkan, maka Sa'id pun masuk Islam ketika remaja lagi, iaitu ketika umur 20 tahun. Baik anak-anak, kita terus kepada slide yang seterusnya. Apakah akhlak dan kepribadian Sa'id sehingga beliau ini dijamin syurga? Kan? Dia ni akhlaknya macam mana? Peribadinya macam mana? Rupanya Sa'id ni seorang yang
berjiwanya bersih, berperibadi mulia. Maksudnya dia ni berakhlak mulia lah. Penuh dengan sifat-sifat mahmudah, menjauhi sifat-sifat mazmumah. Seorang yang berkepimpinan, seorang yang sangat bersemangat tinggi terhadap Islam. Beliau ni seorang yang lemah lembut. Seorang yang penyabar dan tawaduk. Dan seorang yang sangat berani mempertahankan Islam. Nanti antum boleh lihat video yang Ustazah lampirkan dalam pembelajaran pada hari ini, bagaimana Said ini berperanan dalam pengislaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tahu Umar tu masa sebelum memeluk Islam sangat seorang yang sangat bengis, menentang Islam habis-habisan. Bagaimana asbab Said dan Fatimah ini akhirnya Umar itu memeluk Islam. Baik. Seterusnya, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita tengok apa dia pengorbanan dan penglibatan Said bin Zaid Al-Quraisy. Macam yang Ustazah sebut tadi, Said ini seorang yang memang terlibat dengan semua peperangan bersama dengan Rasulullah kecuali dalam perang Badar, sebab jadi pengintip. Dan Said ini juga seorang yang selalu solat di belakang Rasulullah. Kalau belakang Rasulullah tu maksudnya dia saf yang pertama lah kan. Ketika dalam perang Badar, beliau telah ditugaskan sebagai pengintip. Kalau antum tengok sirah, dalam tak ada kisah perang Yarmouk. Dalam perang Yarmouk itu, beliau juga memainkan peranan yang sangat besar dalam perang Yarmouk. Perang Yarmouk tu melibatkan orang Islam selama 24,000 menentang orang kafir yang dipimpin oleh Hercules selama 120,000 orang. Kemudian Said ni beliau pernah mengetuai angkatan tentera menaklukki Syam semasa pemerintahan Sayyidina Umar. Dan beliau pernah ditawarkan jawatan sebagai governor tapi menolak jawatan tersebut sehingga kerana Said ini ingin berjihad bersama dengan kaum muslimin. Beliau takut kalau beliau menerima jawatan itu, beliau tak akan dapat berjihad bersama dengan kaum muslimin di medan perang dan sebagainya. Baik anak-anak, antum lihatlah kehebatan peribadi dan perwatakan Said sehingga beliau ini telah dijamin syurga. Hebatnya Said. Walaupun namanya tak sepopular sahabat Nabi yang lain, tapi peranannya besar. Terutamanya peranan beliau ketika pengislaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, jom kita saksikan sedikit video tentang bagaimana proses berlakunya pengislaman kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Saksikan bersama-sama. Sahabat milenial, berada di barisan terdepan yang menyakiti dan menyiksa kaum muslimin, Umar bin Khattab justru mendapat kabar kalau adik kandungnya Fatimah binti Khattab beserta adik iparnya Said bin Zaid telah masuk ke agama yang paling ia benci, yakni agama Islam. Dari beberapa kaum Quraisy, Umar mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada di Bukit Syafa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Syafa bermaksud untuk membunuh Nabi SAW. Namun dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah Al-A'dawi, seorang anak laki-laki dari Bani Zuhrah yang telah memeluk Islam secara diam-diam. Melihat Umar bin Khattab membawa pedang, Nu'aim pun sontak terkejut karena pasti tujuannya tidak lain adalah untuk membunuh kaum muslimin. Oleh karena itu, lelaki dari Bani Zuhriyah itu pun bertanya, "Mau pergi kemana kau, wahai Umar?" Dijawab oleh Umar, "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy." Lelaki tadi menimpali, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, hai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini. Sebaiknya kamu pergi menemui mereka, karena sesungguhnya mereka telah beriman kepada ajaran Muhammad yang hendak kamu bunuh itu." Mendengar adik perempuan yang disayanginya telah masuk Islam, Umar pun marah besar. Jiwanya penuh dengan emosi. Urung bertandang ke Nabi, ia pun justru mengalihkan tujuannya ke kediaman Fatimah. Sampai di pekarangan rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar Fatimah dan Said sedang melantunkan
bacaan Al-Quran. Rupanya pasangan suami istri ini sedang belajar mengaji kepada Khobab bin Al-Arad. Dari balik pintu, Umar mendengarkan dengan seksama suara-suara yang bersumber dari dalam rumah adiknya tersebut. Umar berteriak dan mengetuk-ngetuk pintu dengan kasar agar segera dibukakan oleh adiknya. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khobab segera bersembunyi ke dalam sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian Fatimah bin Khattab pun membukakan pintu. Dan Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah dan menanyakan suara yang didengarnya. Sambil menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran, Fatimah berkilah tak ada suara apapun. Umar tak percaya begitu saja. Lalu Fatimah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, adakah engkau mendengar sesuatu?" Umar menjawab dengan emosi, "Demi Tuhan, aku telah mendengar kabar bahwa kalian telah mengikuti ajaran Muhammad." Karena keteguhannya pada agama Islam, saat itu suami dari Fatimah bin Khattab menjawab seperti ini, sahabat milenial. "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut Sa'id bin Zaid dan menjatuhkannya di atas tanah. Melihat suaminya dipukul oleh sang kakak, Fatimah pun mencoba melerai dan membela suaminya. Namun naasnya pukulan Umar justru mendarat ke wajah Fatimah hingga bercucuran darah. Masya Allah ya sahabat milenial, seorang wanita yang lembut hingga rela memasang badan demi agama yang dianutnya. Sahabat milenial, setelah Umar bin Khattab menampar adiknya hingga bersimbah darah, Fatimah pun berkata pada kakaknya, Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah kau memukul orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang mengikuti kebenaran? Manusia macam apa kau Umar?" Dengan pasrah, Fatimah dan Sa'id bin Zaid mempersilahkan Umar bin Khattab untuk berbuat apa saja terhadap diri mereka loh sahabat milenial. Subhanallah. Mendengar kata-kata Fatimah membuat Umar bin Khattab menjadi terdiam dan iba melihat aliran darah yang bercucuran dari wajah Fatimah, adik yang sangat ia sayangi. Hal itu membuat hati Umar bin Khattab menjadi sedih. Kemudian dengan halus beliau meminta Fatimah untuk memperlihatkan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran yang disembunyikannya tadi. Wah, kira-kira bagaimana ya perasaan Fatimah pada saat itu, sahabat milenial? Nah, tahu nggak sih, pada saat itu dengan hati bergetar, Fatimah menolak permintaan Umar bin Khattab untuk melihat lembaran ayat suci Al-Quran. Namun Umar bin Khattab bersikukuh untuk melihatnya. Fatimah berkata, "Engkau kotor, ayat suci Al-Quran hanya boleh disentuh dan dibaca oleh orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas ia memenuhi perintah adiknya. Beliau mandi dan kembali kepada Fatimah. Lalu Fatimah memberikan lembaran ayat suci tersebut dan di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, surat Toho ayat 1-8. Baik, anak-anak yang saya kasih sekalian, itu tadi berkenaan dengan video bagaimana pengislaman Umar Al-Khattab dan peranan Sa'id bersama adiknya Fatimah sehingga Umar berjaya masuk Islam. InsyaAllah. Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, sebagai pengajaran bagi cerita tentang Sa'id bin Zaid Al-Quraisy, Ustazah mampu berikan 3, so antum boleh fikir tambahan. Yang pertama, kita hendaklah berjuang berhabis-habisan demi menegakkan agama Allah ini, iaitu agama Islam. Sebagaimana Sa'id berjuang, berkorban dan setiap peperangan diikuti dan sebagainya. Yang kedua, kita hendaklah berakhlak mulia. Mana-mana akhlak mulia yang Sa'id telah tunjukkan, kita hendaklah ikuti. Mudah-mudahan kita ini menjadi manusia yang terbaik, berakhlak mulia dan terpuji disayangi oleh semua orang insya-Allah. Yang ketiga, kita hendaklah berani kerana benar. Tengok bagaimana Fatimah dan Sa'id diserang, ditampar oleh Umar ketika membaca surah Toha, tapi akhirnya Allah lembutkan hati Umar sehingga boleh memeluk Islam. Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, jangan lupa siapkan latihan untuk buku aktiviti Latih 2BS PPIM untuk set 3. Kita akan bincang jawapan bersama dengan Ustazah, bersama dengan guru-guru sirah yang lain ketika kelas online. Pastikan antum siap jawapan untuk kita bincang bagi sirah set 3. Baik, sekian sahaja daripada Ustazah. Salam kasih sayang. Kita jumpa dalam kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.